Ini adalah sesi taklimat pelajar baharu bagi Fakulti Sains Gunaan bersama dengan Ketua Pusat Pengajian dan juga koordinator program. Okay, so insyaAllah ya, taklimat ni bukan one way. Maksudnya at the end of this session, the student may ask any questions. Okay, if you are having any problem or anything, you may ask the question. Either you can leave your question in the chat room so that KP, Dr. Roziana and Puan Zalina akan pick up your questions. Alright? Okay, rasa kita boleh mula ke atau macam mana? Baru half of the students actually. Macam mana ni Dr. Roziana? Rasa boleh mula kot. Boleh mula Rana? Alright? Okay. Boleh Boleh dengar suara saya clear? Okay, Cik Syah mungkin boleh start record kot? Ya, dah record ni Doktor. Oh, dah record. Okay. Assalamualaikum dan selamat pagi. Okay. Pertamanya saya mengucapkan ribuan tahniah dan selamat datang kepada semua pelajar baharu Fakulti Sains Gunaan. Okey, jadi dalam pertemuan di Webex ini kita ada dua kelompok yang utama, iaitu pelajar program diploma yang terdiri daripada AS113 Diploma Teknologi Polimer, AS115 Diploma Kimia Perindustrian dan AS120 Diploma Sains. Okey, ini untuk pelajar diploma. Jadi selamat datang dan tahniah saya ucapkan. Okey. Okey, boleh tepuk sikit kot. Walaupun tak berbunyi Okey, dan selain daripada pelajar diploma, bersama kita juga ada pelajar degree. Okey, AS201 Biology ramai 46 orang. AS203 Fizik dalam 40 pelajar. AS222 Kimia dengan pengurusan 16 pelajar. AS245 Kimia Gunaan 44 pelajar dan AS256 Teknologi Marine Lestari seramai 31 orang. Jadi selamat datang dan tahniah saya ucapkan. Alright. So bagi pelajar degree mungkin agak biasa dengan sistem pembelajaran secara online dan sebagainya. Tetapi bagi pelajar yang daripada lepasan SPM yang masuk diploma, mungkin ini adalah benda yang agak baru kepada kamu semua. But then insyaAllah pelajar FSG kita tak panggil masuk kecuali ada dua kelompok pelajar yang kita panggil masuk untuk kuliah face to face. Okay, iaitu pelajar final year project 2. Okay, tak terlibat dengan pelajar baru dan juga kumpulan pelajar teknologi marine lestari kerana diorang ada berenang, diorang ada diving dan sebagainya. Okay, so perlukan face to face punya ni lah. Alright, so saya rasa saya akan share saya punya slide. Okay. Sihat lah semua? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alright. Okay, boleh nampak ke slide saya? Boleh. Alright. So saya memang sangat harap pelajar-pelajar FSG merupakan pelajar yang paling dominan di UiTM Perlis. Maksudnya dari segi pelajar dari segi bilangan pelajar, kita yang paling ramai berbanding dengan fakulti lain lah. Okay, so saya mengharapkan engagement daripada pelajar-pelajar FSG
aktifnya pelajar-pelajar FSG ni sangat-sangatlah saya inginkan. Alright. Okay. So sebelum kita, saya rasa you all dah almost 2 minggu diberi taklimat. Saya rasa memang mungkin akan rasa agak bosan tapi secara amnya kita akan sentuh sikit. This is ahli pengurusan eksekutif. Okay, yang diketuai oleh Rektor Kampus. Dan untuk makluman anak-anak sekalian, okay, Rektor Kampus Prof. Dr. Haji Uzi Haji Ismail adalah pensyarah daripada Fakulti Sains Gunaan. Alright, dan kita ada TREK HEA, Timbalan Rektor Hal Ehwal Akademik, Prof. TS Dr. Muhammad Azlan Muhammad Ishak, Timbalan Rektor Hal Ehwal Pelajar Dr. Ahmad Nizan, Timbalan Rektor Penyelidikan Associate Profesor Dr. Syukur Sanim, Timbalan Pendaftar Encik Muhammad Khairul, Timbalan Bendahari Puan Rahaizah dan juga Bendahari Encik Muhammad Fahizan. Alright, sebab minggu lepas ataupun minggu ni ada pelajar lama yang kita minta dia tulis surat dan majukan kepada rektor. Okay, so dia boleh tanya balik dengan pensyarah dia, rektor tu apa? Rektor tu siapa? Okay, so sebagai pelajar UiTM Perlis, okay, paling kurang pun you all kena kenal lah. Okay, rektor dengan timbalan rektor HEA, timbalan rektor HEP dan PJI. Alright. Okay. So sebagai pengenalan, okay, Fakulti Sains Gunaan bermula pada tahun 1967. Okay, masa tu UiTM dikenali sebagai institusi teknologi MARA. Okay, so dan Fakulti Sains Gunaan di UiTM Cawangan Perlis menawarkan pelbagai program pengajian di peringkat diploma, sarjana muda dan pengajian pasca sarjana. Okay, to date kita ada lebih kurang 85 ke 86 orang tenaga pengajar di Fakulti Sains Gunaan. Okay, jadi pelbagai program akademik yang ditawarkan di fakulti sentiasa dipantau dan kita ada badan akreditasi di mana kita ada MQA punya kelulusan, okay, kita ada MQR code bagi ke semua program di bawah Fakulti Sains Gunaan. Okay, in fact di bawah UiTM semuanya ada akreditasi daripada MQA ataupun badan profesional. Dan untuk makluman semua, di bawah Fakulti Sains Gunaan kita ada 5 program yang mendapat pengiktirafan Malaysian Board of Technologies, okay, MBOT, iaitu AS245, AS243, teknologi polimer, kimia gunaan, diploma teknologi polimer, diploma kimia industri dan teknologi marine lestari. Alright. Okay, so ini adalah visi dan misi Fakulti Sains Gunaan. Okay, untuk menjadi satu fakulti terulung di dalam kemajuan sains dan teknologi melalui pengajaran yang berkualiti, penyelidikan, khidmat perundingan dan juga teknikal. Okay, jadi FSG menggalakkan kecemerlangan akademik melalui pengajian, pembelajaran, penyelidikan, khidmat perundingan dan khidmat-khidmat yang penting dalam pembangunan sosioekonomi negara. Okay, so ini yang saya mention tadi ya, kita ada 3 program diploma dan kita ada 6 program sarjana muda. Okay, so kita that's why Fakulti Sains Gunaan merupakan fakulti terbesar di UiTM Perlis dengan jumlah student yang kita ada sekarang dalam 2,000 lebih. Okay, jadi student Part 1 kita seramai lebih kurang 500 lah. Okay. So kita ada biology, kita ada fizik, kita ada polymer tech, kita ada applied chemistry, kita ada marine technology and kita ada sustainable marine technology. Alright, so untuk makluman semua, AS254 merupakan program yang telah
dijenamakan, diberi nama baru iaitu ES 256. Okay, teknologi Marine Lestari. Tetapi masih ada pelajar pada ES 254 lah. Okay. Okay, so saya boleh dihubungi melalui talian ini, office. Walau bagaimanapun, untuk makluman semua, disebabkan oleh pandemik corona. Okey, jadi pentadbir akademik masuk ke office hanyalah pada hari Isnin dan pada hari Rabu. So hari-hari lain tu kami pentadbir akademik dan juga pensyarah work from home. Okey. Kalau saya tak dapat dihubungi dengan talian office, saya boleh dihubungi dengan email lah. InsyaAllah saya boleh respon. Right. Okey, dan kita ada, memandangkan kita banyak program yang kita nak kena cater. So kita ada 2 koordinator program. Okey, jadi koordinator program bagi program teknologi Dr. Roziana Muhammad Hanafi. Jadi di bawah KP, kalau boleh you all take note contohnya ada pelajar AS 113 ataupun pelajar AS 256 menghadapi sebarang masalah. Okey, kamu boleh berhubung terus dengan PA masing-masing ataupun dengan koordinator program iaitu Dr. Roziana Muhammad Hanafi. Alright. Bagi program sains, okey, koordinator program adalah Puan Zalina Zainal Abidin untuk program AS 120, AS 222, AS 201 dan AS 203. Right, so boleh take note siapa. Baik, ini adalah jawatankuasa pengurusan FSG, okey, di mana diketuai oleh saya, KPP, KP, koordinator program, okey, penyelaras Nobel berkenaan dengan kurikulum. Okey, kita ada setiausaha dan bagi setiap bidang kita ada. Untuk makluman semua, kita ada 5 bidang utama di dalam Fakulti Sains Gunaan lah, iaitu kita bahagikan kepada teknologi polimer, teknologi marine, biologi, fizik dan juga kimia. Okey, dan di bawah tersebut adalah jawatankuasa pembangunan FSG lah. Okey. Baik, so ini adalah barisan pensyarah kimia di mana rektor dan juga timbalan rektor HEA bukan PJI, timbalan rektor HEA merupakan pensyarah kimia. Alright, so Top Gun memang come from chemistry. Kita ada lebih kurang 35 pensyarah kimia, okay, memandangkan kita ada banyak kod-kod program kimia. Okay, so ini adalah barisan pensyarah. InsyaAllah later on you all akan kenal lah dengan pensyarah kimia yang terlibat. Okay, so ini juga pensyarah kimia. Okay. Okay, untuk teknologi marine kita ada 9 pensyarah actually, tetapi Tuan Haji Idrus akan bersara pada tahun depan. Okay, so dia dah mula cuti untuk persaraan lah. Okay, so ini untuk AS 256, ini adalah tenaga pengajar bagi teknologi marine lestari. Alright, so ini adalah pensyarah bidang polimer. Okay, kita ada 14 orang di mana 4 orang sedang melanjutkan pengajian. Okay, so existing kita ada dalam 11 pensyarah untuk teknologi polimer. Okay. Okey, manakala ini adalah pensyarah fizik, okey, pensyarah fizik kita ada lebih kurang dalam 18 dalam 18 pensyarah fizik, okey. Jadi biasanya pensyarah fizik dia akan mengajar AS 201, ada juga sebahagiannya mengajar kod servicing dan daripada AS 120, AS 245 dan AS 243 lah. Alright. Manakala ini adalah pensyarah biologi ya. Okey, sedikit sebanyak ya, sebagai seorang pelajar secara umumnya orang kata buku peraturan akademik mestilah baca daripada kulit ke kulit, kerana baca orang kata bukanlah untuk hafal, tapi at least kamu pernah baca buku peraturan akademik.
Okay, kerana kita tak pasti mungkin di masa hadapan sepanjang pengajian di UiTM Perlis, okay, kamu mungkin memerlukan maklumat daripada buku peraturan akademik. Jadi apa-apa boleh refer kepada buku peraturan akademik. Okay, sebab dalam tu ada banyak status GT, P1, P2, D1, D2. So ada banyak-banyak term XX, YY, ZZ yang you all para pelajar kena take note. Okay, jadi secara umumnya of course lah, okay, setiap pelajar perlulah menyempurnakan semua keperluan akademik seperti yang termaktub dalam kurikulum program pengajian. Okay, so you all punya pelan pengajian boleh diperolehi daripada student portal. Okay, dan dalam tempoh yang ditetapkan adalah menjadi tanggungjawab pelajar, okay, setiap pelajar untuk membuat pendaftaran khusus. Okay, so biasanya minggu pertama hingga minggu keempat, okay, adalah masa untuk membuat pendaftaran khusus dan validasi perlu dibuat pada minggu keempat. Okay, kemudian membayar yuran universiti dengan jumlah yang ditetapkan. Baik, saya nak sentuh sikit pasal yuran universiti. Memandangkan kita dalam situasi pandemik, okay, jadi saya nak inform lah kepada pelajar. Sekiranya ada di antara pelajar yang mempunyai masalah dalam membuat bayaran yuran pengajian ataupun yuran kolej, kita minta sangat untuk hubungi PA masing-masing. Okay, kita ada borang untuk membuat penangguhan pembayaran yuran. Okay, jadi kamu boleh tangguh pembayaran yuran ini sehinggalah hujung semester. Okay, bagi mengelakkan GT. Jadi bagi mana-mana pelajar yang ada masalah, jangan risau. InsyaAllah kita ada sedikit dana ataupun kita ada wang zakat. Okay, jadi wang zakat ni untuk pengetahuan semua, memandangkan semua pelajar merupakan asnaf lah. Okay, jadi you all boleh mohon duit zakat di mana kita ada dua pembiayaan zakat. Sama ada pembiayaan kos wang sara hidup, okay, itu yang pertama, ataupun pembiayaan yuran pengajian. Jadi saya minta sangat kepada mana-mana pelajar yang mempunyai masalah keuangan, boleh kontak dengan KP ataupun dengan PA dululah. Selalu kita akan minta PA. Okay, untuk kontak, kamu boleh kontak dengan PA dan nyatakan masalah. Okay, so mungkin kita ada dana actually selain daripada zakat HEP di bawah tabung hal ehwal pelajar, kita pun ada juga sedikit dana di bawah tabung HEP. Alright, so yang ketiga of course lah, you all kena hadir kuliah, kena buat latihan amali, praktikum, klinikal yang ditetapkan. Okay, sebenarnya university life sangat orang kata sangat menyeronokkan. Okay, so kalau saya flash balik masa zaman saya undergrad dulu, memang saya rasa momen tu walaupun dengan assignment yang banyak, walaupun dengan kerja yang banyak, tapi kita ada kawan-kawan. Okay, momen ataupun life semasa kita undergrad tu memang sangat best. Okay, cuma saya harap mungkin pada semester ini, okay, due to the pandemic and all, okay, you all tak boleh masuk ke kampus. Walau bagaimanapun, sekiranya ada di antara pelajar Part 1 yang ada masalah, contohnya dia B40 ataupun akses internet dia yang poor, ataupun dia memang tak boleh belajar di rumah, tak ada masalah, you all boleh mohon untuk masuk ke college melalui PA masing-masing. Okay, boleh mohon untuk masuk college, tetapi pembelajaran masih akan dijalankan secara ODL. Okay, open distance learning. Tetapi bila you all masuk college, you all boleh guna college punya college punya kemudahan, okay, dan juga boleh berjumpa lah dengan pensyarah. Okay, so siapa yang dia rasa dia ada masalah, okay, masalah keluarga, tak boleh nak concentrate ke apa, boleh mohon untuk masuk college. Tetapi sama ada permohonan itu diluluskan bergantung kepada availability
college. Sekiranya college masih ada kosong, kita boleh bagilah. Okay, tak ada masalah. Alright, jadi sepanjang ODL, Open Distance Learning, okay, saya mengharapkan semua pelajar boleh mengikuti mod pembelajaran seperti yang telah ditetapkan oleh pensyarah. Okay, so most of the lecturers akan menggunakan platform UFuture, Gmeet, okay, Google Classroom, ada juga yang guna Microsoft Teams, ada juga yang guna Padlet. Okay, jadi kita harap semua pelajar boleh mengikuti mod pembelajaran secara ODL. Okay, dan pastikan membuat semua penilaian khusus dalam bentuk bersemuka ataupun ODL lah. Okey, jadi untuk kes pelajar Part 1 kebanyakannya semua penilaian adalah secara online, okey, secara open distance learning. Berinteraksi secara aktif dengan pensyarah dan rakan-rakan sepanjang sesi pembelajaran. Okey, so kita memang saya sendiri pun banyak kali student saya bila at the end of the class kita kata okey, class dismiss. Okey, adalah seorang mamat ni yang memang tak keluar-keluar. Okey, dia tunjuklah gambar dia rupanya dia tidur. Okey, so kalau boleh kita tak naklah benda tu berlaku. Memang saya faham kadang-kadang kalau tengok jadual tu tanpa henti tanpa henti. So during the ODL session conducted, the students should be having some stretching, walking, do some minimal stretching. Okay, so you all tak boleh nak kena duduk je, tak. Okay, so please make yourself mobile. Okay, yang ketiga, yang keempatnya adalah sentiasa merujuk kepada pensyarah. Okay, jadi kita ada banyak case during the ODL yang missing in action. Okay, so kebanyakannya pelajar-pelajar repeaters. Okay, jadi kita tak nak ada pelajar yang dia register kelas tu dan dia tak pernah masuk kelas tu. Okay, ada juga yang dia missing in action selepas minggu ke-10 dia dah tak buat latihan, dia dah tak buat apa-apa dah. Dia dah tak buat penilaian, dia dah tak attend kelas. Okey, sekiranya ada pelajar menghadapi masalah, silalah berhubung dengan pembimbing akademik masing-masing. Okay, so PA is very important. If you are having any problems or difficulties in registering your codes or you have anything related, okay, you can always seek for the PA advice. So please, PA ni macam orang kata kalau yang muda sikit tu macam kita punya kakak atau abang angkat lah. Kalau yang tua tu macam kita punya mak dengan ayah sementara di UiTM Perlis. Okay, if anything you can always ask your PA. Alright. Para pelajar juga mestilah cakna terhadap setiap arahan dan makluman yang diberikan dari masa ke semasa. Okey, ada dua platform utama yang you all kena semak time to time. Satu adalah you all boleh semak sama ada Facebook, Instagram, HEA, Perlis, dan lagi satu adalah FSG punya platform, media sosial punya platform. Dengan HEP sebab kebanyakan maklumat disalurkan melalui platform ini. So you all just follow sahaja. Okay, bila you all follow automatically if any feeds, new feeds, so you all boleh baca lah. Okay, kerana kadang-kadang any event, okay, contohnya macam peluang untuk buat attachment ke atau peluang untuk kita menghadiri webinar online, semuanya kita buat melalui platform lah, okay, dan juga WhatsApp group. Dan selalu kita akan majukan maklumat-maklumat melalui platform inilah, Facebook, Instagram dan juga WhatsApp group. Alright. Kenapa saya tak boleh bergerak dah? Kenapa dia hang? EndNote ni.
Alright. Okay, buat masa sekarang, okay, seperti yang saya maklumkan pada awal tadi, kesemua pelajar Part 1 akan menjalankan pembelajaran dan pengajaran secara open distance learning sehingga dimaklumkan. Okay, tetapi buat masa sekarang kita secara ODR ya. Okay, and then rujuk pelaksanaan aktiviti pembelajaran dengan pensyarah bagi setiap kursus. Baik, sedikit saya nak tambah. Sekiranya you all tak dapat nak attend kelas due to internet connection yang poor or whatsoever, please inform dengan pensyarah. Jangan diam-diam. Okay? Kerana pada minggu ke-10, selalunya pensyarah dia akan kira you all punya kedatangan. Sekiranya kedatangan pelajar kurang daripada 80, pelajar tersebut boleh dibar ataupun dihalang daripada mengambil peperiksaan akhir. Okay, jadi please take note. Okay, dan saya juga ingin maklumkan kepada semua pelajar, okay, kehadiran ataupun engagement pelajar di dalam kelas tidak bermaksud you hadir secara online. Sekiranya ada pelajar yang ada internet, okay, yang ada internet punya sekiranya ada pelajar yang dia tak boleh masuk waktu online tetapi pensyarah dia bagi recorded version of the lectures tu dan dia boleh tengok, itu pun sudah dikira kehadiran. Okey, jadi please nyatakan kepada pensyarah, okey, sekiranya tak boleh hadir. Ada pensyarah menggunakan platform YouFuture untuk dia ambil kedatangan, ada yang dia buat Google Form dan sebagainya lah. Jadi saya harap you all kena, orang kata, cope up lah dengan lecturer sebab kita ada ramai lecturer, so lecturer ni mungkin guna platform ni, lecturer ni mungkin guna platform ni. Okey, mungkin pada peringkat awal pelajar rasa macam renyah lah, macam susah tapi sebenarnya you all akan pandai. Okay, you all akan hands on, Google Meet pun tera, Google Classroom pun pandai, and then Padlet pun tahu. So you all punya soft skills tu akan lebih berkembang. Okay. Dan juga jadual waktu kuliah normally akan dibekalkan mengikut kumpulan yang telah ditetapkan. Yang ni you all boleh ambil daripada student portal ya. Alright, so ini adalah kalender akademik, di mana kalender akademik ni you all boleh ambil daripada website HEA UiTM. Okay, so kalender akademik bagi saya sangat penting. Okay, sangat penting kerana dekat situlah kita boleh tengok apa yang perlu kita buat. Okay, sebagai contohnya so yang ini adalah lebih kepada pendaftaran. Okay, so kita tengok. Okay, ini adalah kalender akademik yang penting untuk kamu refer. Okay, so kalau kita tengok pada semester hadapan, you all akan ada 3 kuliah. Okay, kita akan ada kuliah 1, kita cuti SAT, kuliah 2, kita cuti SAT, and then kuliah 3. Okay, sebelum kita bukan cuti study week study week punya masa lah selama seminggu. Alright, so kalau you all tengok kuliah 1 iaitu akan bermula pada minggu hadapan 11 Oktober. Okay, so sepanjang kuliah 1 kita ada proses entrance survey. Okay, so di mana pelajar kena isi entrance survey tersebut bermula 11 hingga 24 Oktober. Okay, macam mana nak isi? Okay, untuk setiap kod program yang diambil boleh tanya dengan pensyarah masing-masing. Okay. Ini satu, and then yang kedua, okay, tempoh validasi khusus berdaftar adalah bermula pada 25 Oktober sehingga 7 November. Ya, ada soalan ke? Okay, and then permohonan untuk mendaftar atau gugur khusus lewat ataupun luar tempoh bermula 8 hingga 14 November. Dan status GT gugur taraf diberikan kepada pelajar sekiranya pelajar tu sama ada dia tak bayar yuran ataupun dia tidak
ataupun sekiranya dia tidak membuat pendaftaran khusus. Okay, last kali adalah pada 8 November. Okay, and then permohonan rayuan. Sekiranya you all GT, you all kena mohon bagi mengelakkan GT juga. Okay, sekiranya GT ni dia boleh berlaku sama ada you all tak daftar khusus ataupun you all tak membuat pembayaran yuran. Sekiranya you all tak mampu untuk bayar yuran, sila isi borang untuk menangguh pembayaran yuran pengajian. Okay, jadi kita tak akan GT-kan you all pada 8 November. Okay, so please take note siapa yang ada masalah keuangan boleh tangguh pembayaran yuran sehingga hujung semester. Alright, and then sekiranya you all dah GT dah selepas 8 November, so ada clause yang membolehkan untuk you all membuat permohonan rayuan pembatalan GT. Okay, RPGT. Dan pada 15 November kita akan bagi tahulah. Jadi saya memang harap sangat semua pelajar boleh take note bila masa nak GT, bila masa permohonan dan sebagainya lah. So ini memang kena simpan dalam kit. Okay, so sebagai pelajar UiTM, you all ada Google account, di mana Google account tu premium So you all boleh guna dia punya G Drive, dia punya apps dalam tu, kit dan sebagainya lah. Right? Okay. So, ini sambungan ini yang saya katakan study week, cuti ulang kaji. Okay, jadi kita punya peperiksaan akhir selama 3 minggu akan bermula pada 7 hingga 23 Februari 2022. Alright. Okay, so itu sahaja untuk kalender akademik. Okay, so saya nak sentuh sikit berkenaan dengan PA, penasihat akademik. So selalunya setiap pensyarah dia akan ada anak-anak PA dia lah. Okay, dia akan ada pelajar-pelajar PA dia. So ini adalah tanggungjawab PA terlibat. Okay, walau bagaimanapun selalunya di bawah seorang PA, seorang pensyarah, kita akan ada lebih kurang 20 orang pelajar. Okay, so 20 pelajar ni kadang-kadang bergantunglah, ada diploma, ada degree, ada campur-campur. So kalau semester biasa, kita memang ada banyak aktiviti PA. Okay, kita ada macam-macam yang PA buat lah. Okay, ada yang buat makan-makan, ada yang buat pergi berkelah. Jadi saya pun pernah juga buat dengan PA saya, kita bawa student PA pergi buat charity work dekat pusat hembusan kasih. Okay, rumah anak-anak yatim. So sebenarnya banyak aktiviti yang you all boleh suggest kat PA. Okay, tetapi bila kita dalam situasi pandemik, mungkin you all kena orang kata berfikir lebih jauh, mungkin boleh buat something, get to know among the PA students. Okay, get to know with each other, mungkin secara online, secara webinar ataupun buat games or whatsoever lah. Alright. So banyak tugas-tugas PA ni, contohnya PA akan membantu sekiranya pelajar menghadapi masalah. Okay, dia fail kod ni, so semester depan tu dia tak tahu macam mana nak susun pelan pengajian dia, so boleh minta khidmat nasihat daripada PA, penasihat akademik. Okay, and then selalunya PA dia tengok juga result kamu, dan sekiranya PA tersebut dia ada pelajar yang fail, so selalunya kita nasihatkan untuk PA keep track ataupun sentiasa memantau pelajar terlibat bagi memastikan pelajar tu boleh graduate on time, GOT. Okay. Okay, so sekiranya you all ada nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan pensyarah Fakulti Sains Gunaan, so saya dekat QR code ni ada nombor ada maklumat pasal pensyarah tersebut dan juga dia punya nombor telefon. So you all mungkin boleh save lah ya. Okay, especially kalau you are looking for your PA lah. Alright. Okay, so saya cerita sikit mengenai grade-grade. Okay, ini adalah grade dan nilai grade. Okay, di mana untuk you all lulus, C- masih dikira gagal. Jadi markah mestilah 50 ke 54 ke atas. Okay, so ini grade dan nilai yang grade lah. Okay.
Okey, so ini adalah macam mana ya kita nak mengira himpunan purata nilai grade. So secara amnya kita ada PNG dan kita ada HPNG. So HPNG tu adalah purata bagi keseluruhan semester. PNG adalah bagi semester tersebut sahaja. Okey, sekiranya dapat 3.5, okey, so you all boleh dianugerahi dengan anugerah dekan. Bagi pelajar yang every semester sepanjang pengajian dia dapat 3.5, you all boleh dapat anugerah naib chancellor. Okey. Walaupun ODL, okey, saya lihat ramai pelajar kita yang boleh score during ODL. Ramai yang dapat AD lah, okey, anugerah dekan 3.50 dan ke atas. Jadi gunakan peluang ni, okey, untuk score. Okey, this is your time. Okey, jangan fikir masa SPM that should be different things. During the SPM dia punya peperiksaan tersebut hanya bergantung kepada 100% kepada peperiksaan. Sedikit sahaja ya yang amali. Tetapi di UiTM, sistem UiTM kita tak banyak kod yang ada final exam. Kebanyakannya kita ada continuous assessment. Okey, penilaian berterusan. Jadi you all memang kena rapat dengan pensyarah, selalu jumpa dengan pensyarah, tanya tips-tips daripada pensyarah. Okey, macam mana nak buat assignment dan sebagainya. Okey, so yang SPM orang kata tak payah, bukanlah tak payah fikir maksudnya cara pentaksiran SPM dan juga di peringkat universiti adalah berbeza. Alright? Okay, so ini lagi himpunan purata. Okay, pengkelasan sarjana muda. Sekiranya HPNG you all punya last kali CGPA kamu adalah 3.5, so kita akan bagi first class lah. Okay, kelas pertama. Dan followed by 3 kepada 3.49, kedua tinggi. Okay, 2.2 ke 2.99, kedua rendah dan graduate dengan kelas ketiga 2 ke 2.19. Right? So saya mengharapkan semua boleh 3 pointer and above insyaAllah. Okay, status P. Okay, sebenarnya ini adalah dari saya ambil daripada buku peraturan akademik. So status P selalunya kita berikan kepada pelajar yang mencapai prestasi tidak memuaskan. So kita ada P1 dengan P2 lah. Okay, so P1 dia punya HPNG dia antara 1.8 hingga 1.99 pada satu semester. Kita bagi dia P1. P2 HPNG dia kurang daripada 2. Okey, selepas dia dapat P1 pada semester sebelumnya. Okey, contohnya semester 1, alhamdulillah ya, ada pelajar yang dapat 1.90. Jadi kita akan bagi dia P1 di mana dia punya bilangan kod yang dia boleh ambil tidak boleh melebihi daripada 16 ke 18 ni Kak Eli atau 20. 16 kot saya rasa kan. Dia tak boleh ambil kod yang banyak. Okay, nak menjaga dia punya HPNG. Okay, and then P2 katakanlah pada semester kedua, okay, semester 1 dia dah P1, semester 2 dia dapat lagi below 2.0 HPNG dia. So kita akan bagi dia P2, perhatian 2. Right? Okay. Status D kita ada banyak status D. D1 sampai D7. Okay, so selalunya D1 ni status D kita berikan kepada pelajar yang mencapai prestasi amat tidak memuaskan. Okay, so you boleh bacalah kat situ. Okay, HPNG kurang daripada 1.8 kita bagi dia D1. Okay. So boleh tengok lah. Alright, so kita ada lagi satu iaitu status ZZ. So ZZ ni kita bagi dia bila kehadiran kurang daripada 80. Ni yang saya cakap tadi. Tidak dibenarkan menduduki peperiksaan akhir, tidak diberikan markah penilaian bagi khusus yang tiada penilaian akhir, yang tiada peperiksaan akhir dan akan diberikan grade F. Okay? So please kehadiran mestilah kena hadir, tetapi bila kita PMP, pembelajaran dan pengajian secara ODL,
kehadiran tidak bermaksud you hadir pada masa kelas tersebut. Kadang-kadang you ada masalah internet, you tak boleh hadir, mungkin you boleh hadir di WhatsApp ataupun selepas 2 hari you boleh akses pada lecture notes yang recorded ataupun YouTube ataupun lecture notes yang di-share oleh pensyarah, itu sudah dikira kehadiran. Tetapi masih kena maklum kepada pensyarah yang mengajar. Alright? Okay, so gugur taraf dia ada 2 macam saya cakap tadi. Satu adalah gagal mendaftar khusus dalam masa yang ditetapkan, iaitu sebelum 7 November. Okay, gagal membayar yuran pengajian. Okay, gagal membayar yuran pengajian. Dan saya dah nyatakan tadi, yang tak mampu nak bayar boleh mohon, boleh isi borang penangguhan yuran pengajian. Okay, dan boleh mohon pembiayaan daripada unit zakat. Okay, dan sekiranya you all dapat message daripada HCA menyatakan you all dah gugur taraf, macam mana nak activate balik, mohon secara dalam talian melalui iStudent Portal dalam tempoh 14 hari selepas senarai GT diumumkan. Dan jika lulus, untuk activate balik kena bayar RM50. Dan sekiranya lepas pada berapa hari bulan tadi lupa dah. Okay, kamu terlupa nak register kod tu tapi dah lepas tu, kita akan bagi penalty, which is you all kena bayar RM100 seorang. Alright. Ada soalan ke setakat ni? Tak ada. Ya. Wah, semua faham Faham. Okay. Faham. Okay. Ada yang raise hand tu? Okay, Yana bacakan boleh? Isha, ada student yang raise hand dengan Nur Syafiqah. Okay, Isha, you ada soalan ke? Sebenarnya sesi ni parents pun boleh join so tak ada masalah. Kalau parents dia nak tanya macam mana ke apa, tak ada masalah. You can ask your mom or your parents to join. Apa soalannya? Dalam chat room ada soalan tak? Tak ada. Tak ada Faham semua kot? Ada soalan ke yang raise hand tadi? Okay, faham. Okay, satu saya nak maklumkan, hopefully during your class session, you all kena aktif. Makan busuk bang. Belum makan bihun sup lagi Okay, so maksud you all kena aktif. Aktif tu maksudnya tak boleh bila lecturer kata faham. If anything tanya saja, tak ada masalah. Okay, kadang-kadang lecturer pun kita tak nak shock sendiri you present, you bagi lecture note, you cerita-cerita tapi tak tahu, tengok student tu pergi makan bihun sup ke apa ke kan, pergi breakfast tapi tak faham pun. Okay, you all nak makan bihun sup during the class tak ada masalah. Okay, cuma kita harapkan during the class pelajar kena faham. Okay, dan sekali lagi saya memang nak ingatkan, tolong jangan sekiranya you all ada masalah, contohnya tak boleh, rasa tak boleh nak cope, rasa nak menarik diri daripada UiTM, minta untuk berhubung dengan PA masing-masing. Okay, kita ada caranya macam mana nak menarik diri. Jangan macam duduk senyap, missing in action sampai lecturer duduk cari ni, duduk cari. Okay, sekiranya tak berminat, ada masalah dan sebagainya, minta untuk inform kepada PA masing-masing. Jadi PA sangat penting. Siapa yang dia tak kenal dengan PA dia, memang saya marah. Okay, you all mesti kena kenal PA. Selalu kalau student call saya akan tanya dulu PA you siapa. Okay, so kalau macam dia kata, oh saya tak tahu PA saya siapa, memang saya akan ni. You kena tahu. Okay, at least you kena tahu siapa KPP you. You kena tahu siapa rektor you. Okay, nanti Kang bila saudara tanya, siapa ni rektor sekarang? Jenuh tak tahu So at least benda-benda yang pengetahuan pengetahuan am tu kena ada lah. Okay, maklumat am berkenaan dengan fakulti kita.
berkenaan dengan ni kita kena tahu. Okay, so throughout your study session daripada tahun pertama sampailah tahun ketiga, okay, banyak benda selain daripada knowledge, selain daripada diploma ataupun scroll ijazah yang you all dapat, ada banyak soft skills yang you all boleh dapat. Okay, soft skill macam mana nak interact, macam mana nak influence kawan-kawan supaya work together with you. Macam mana soft skills untuk kita public speaking, macam mana kita nak present, macam mana kita nak guna PowerPoint, macam mana kita nak guna Prezi and so on. So all those soft skills is very important untuk you all keluar bekerja later on. So please jangan kita rasa terbeban bila lecturer kata, okay, I tak nak PowerPoint slide, I nak something more interactive using the video. Okay, so you all kena belajar lah macam mana nak buat video, apps apa yang you all boleh buat video. Okay, lecturer kata, okay, saya nak benda ni dibuat dalam bentuk poster. So you all kena belajar. So actually all those soft skills are very important sebab later you all akan keluar bekerja, you all akan macam mana nak bekerja as a team member. So all those kriteria kita kena betul-betul tengok lah. Okay, maksudnya kita kena belajar di UiTM lah. Okay, di Menara Gading ni lah masanya untuk kita untuk kita belajar banyak soft skills ni. Walaupun sebenarnya kita adalah pelajar sains, okay? So mungkin kita tak perlu sebenarnya macam mana nak buat website ke atau apa. Tapi kalau you all ada those kind of skills, macam mana nak buat iklan, macam mana nak buat poster. So itu adalah soft skills yang sangat-sangat penting, okay? Untuk kita guna untuk kita guna masa kita bekerja nanti. Alright, so ada soalan ke Dr. Roziana? Saya tengok ada soalan dekat chat box tu. Ada yang bertanya mengenai permohonan zakat. Zakat tu adalah dalam unit UiTM atau luar UiTM dan cara untuk memohon. Okay, untuk permohonan zakat ni, you all kena tengok kita akan ada keluarkan iklan sebenarnya untuk permohonan zakat. Sebab saya bagi tahu tadi dia ada dua, satu kos sara hidup, satu yuran pengajian. Ada setengah pelajar dia boleh dapat dua-dua. Tapi selalunya kita akan tengok juga sebab kita ada interviewer ataupun panel yang akan interview pelajar-pelajar ni. Okay, tapi setakat selama ni kan Dr. Roziana dengan Puan Zalina memang biasanya kalau mohon untuk pembiayaan zakat yuran pengajian tu selalunya memang dapat. Okay, macam mana cara dia? Nanti akan ada iklan, you kena isi borang tu dan kita akan tengok balik. Okay, kita akan tengok balik dari segi ni, sekiranya allocation zakat tu kita ada dana yang besar sebab selalunya kita dapat zakat tu daripada zakat negeri Perlis. Zakat negeri Perlis selalu dia akan bagi berapa ratus ribu kepada UiTM Perlis. Dia akan giving back to UiTM Perlis. Okay, so sekiranya lepas you isi borang tu selalunya akan ada sedikit saringan lah. Okay, something like a interview daripada panel dan kemudian baru dapat duit zakat tu. Okay, so jadi from time to time kena tengok sebarang permakluman melalui kita punya media rasmi kita lah. Okay, bukan TV3 So you all kena tengok dekat platform FSG. Dan semua pelajar baru wajib untuk follow Instagram dan Facebook FSG. So kita akan share dekat situ bila zakat dikeluarkan. Okay, so itu adalah cara untuk mohon dan proses permohonan tersebut dibuatlah. Okay, clear Ada lagi student Daniel Ashraf. Boleh tak Puan kongsikan adab-adab dengan lecturer? Oh, ada adab. Ada adab ni. Okay, so ada adab dengan lecturer ni orang kata macam kita dengan mak kita lah kot. Okay, macam kita dengan cikgu kita.
Okay, dan saya harap pelajar jangan expect pensyarah tu perfect. Okay, dia pun ada kelemahan dia. Tetapi bagi saya, kita kena hormat. So perkara pertama sekali, bila you all nak WhatsApp dengan pensyarah ni, jangan tiba-tiba terus WhatsApp macam bagi tahu assalam, saya nak gugur saya nak tambah jam kredit. Okay, so at least kenalkan diri dulu. Okay, lecturer ni dia mengajar kadang-kadang banyak kod dan setiap semester tu beza-beza student dia. Jadi at least kalau macam saya akan ada group student PA saya sendirilah, WhatsApp group. Tapi kalau student-student yang bukan group PA saya, kadang doktor saya nak mohon untuk saya nak mohon untuk tak hadir ke kuliah. Doktor, saya nak tanya tu, saya nak tanya ni. Sekurang-kurangnya kenalkan diri dulu. Nama kamu apa, daripada program mana, part berapa, senang untuk lecturer tu tahu. Okay? So kita kena bayangkan macam kita tanya cikgu kita. So you kena kenal diri dulu. Cakap kalau tak adik, pensyarah tu pun tak tahu. Dia ni siapa kan, tiba-tiba nak minta buat benda tu, nak minta buat benda ni. Itu satu. Yang kedua, please hormat waktu kerja pensyarah. Okay? Saya rasa akan ada ya pensyarah ataupun pelajar yang tak tentu masa sebab dia duduk tengah study biasanya kita dapat aduan daripada pensyarah bila dia tengah prepare for the final examination. Masa tu pukul 12 malam dia tengah study. So ada benda yang dia tak tahu. So dia terus tanya pensyarah tu. So saya rasa bagi saya benda macam tu patut kita elak lah. Okay, tak sepatutnya kita kacau pensyarah kita selepas waktu bekerja. Jadi untuk makluman waktu bekerja tu macam biasalah pukul 8 pagi sampai pukul 5. So kalau macam pukul 6 tu mungkin boleh consider lagi. Okay, dan untuk makluman semua bagi proses untuk pendaftaran khusus dan sebagainya kita menggunakan sistem SIMS. Okay, jadi sistem SIMS tu sebab dia mempunyai data pelajar dan sebagainya. Jadi sistem SIMS ni selalunya hanya boleh diakses dalam UiTM. Okay, dalam dia intranet punya server dalam UiTM. Jadi kalau you all minta dengan pensyarah tu pukul 8 malam atau pukul 6 petang, dia dah balik rumah dah. Okay, dia tak ada akses untuk SIMS. Jadinya you all kena nicely remind her. Mungkin dia terlupa esoknya. Nicely remind her or him. Okay. Jangan ada setengah pelajar tu dia macam memberi arahan pula kepada pensyarah dia. Kata, doktor minta batalkan kod khusus saya ni. Okay. Bagi saya itu adalah adab yang tak sesuai lah. Sepatutnya kita nak minta tolong orang, words tu kena teratur lah. Okay. Dan rajin tanya dengan lecturer. Lecturer ni dia suka kalau student main tanya. Okay, student tanya dia, nanti dia kenal dengan student tu. Sebab kita ada human interaction, so kita ada human touch, kita ada human factor. So bila kita marking kadang dia tengok nama tu, lecturer dia dah terbayang dah student tu, oh ni student yang ni, ni student yang ni. So make yourself visible in the class, right? Okay. Ada lagi daripada Azil. Ada tak cara untuk kekalkan TPNG 3.5 ke atas? Selalunya tips dia, first semester you should go for 3.5. Okay, sebab bila you sepanjang saya mengajar ni, saya tengok student saya student degree selalunya bila semester 5 dengan 6 tu baru dia nak berlari tau. Semester 1 tu dia baru dapat 3 ataupun dia dapat 2.9, 2.7. So kan bila you naik lagi banyak semester, you punya kod tu akan jadi lagi susah lah sebenarnya. So saya nasihatkan semester pertama terus score 3.5. So bila you all score 3.5 pada semester pertama, walaupun you tak dapat 3.5 semester kedua, dia punya secara puratanya penurunan tu dia tak turun banyak. Berbanding dengan you start dengan 3.0 tapi you nak naik tu agak susah lah. You kena score tinggi pada semester-semester ke depan. Macam mana nak kekalkan HPNG tu,
bagi saya katakanlah semester pertama you dapat 3.3. So semester kedua if you are doing the same method like the first semester, of course lah mungkin you akan dapat 3.3 juga. Okay, but then orang kata if you are expecting something extraordinary, of course you have to do some extraordinary. Okay, you pun kena buat something yang extraordinary lah. Okay, insyaAllah. So you all jangan risau sebab ada pelajar yang dia tak perform masa SPM tetapi dia memang boleh perform well masa dia di peringkat universiti sebab dia punya penilaian dia adalah berbeza. Okay, sekiranya you all boleh present very good. Okay, masa SPM you all tak ada markah present. Okay, tapi masa universiti you all ada markah present. You all orang kata bila nak present tu show some effort, pakai code. Okay, walaupun secara online. So lecturer suka, dia akan bagi you extra mark. Okay, so those are the ini or apa orang kata benda yang kecil-kecil tapi sebenarnya dia boleh merangkum. Ada pelajar yang di present dengan round neck. Even though you present cara online contohnya macam saya, kalau you all tengok saya punya KP, saya sendiri kita memang proper kita memang pakai elok sebab kita tahu kita nak jumpa student for the first time. Okay, even though you all tak nampak pun sebenarnya baju saya kan, tapi at least saya tahu I put on my best outfit for today. So maksudnya you all pun kena macam tu lah, kena bersungguh so that the lecturer can see your effort, lecturer can see your determination. Alright, so saya rasa tu je kot. Betul Jadi lagi, sebelum Dr. Zulia. Student tanya, Hmm. jika ada student yang positif COVID, Mhm. siapa yang dia perlu inform? Pihak yang dia perlu inform? Okey, kalau positif COVID, mohon maklumkan kepada PA masing-masing ataupun kalau you all tak dapat reach dengan PA, you all boleh terus bagi tahu pada KP ataupun KPP. Tak ada masalah. Okey, sebab pelajar COVID ni tak ramai lah, maksudnya na'udzubillah lah kita tak nak ada pelajar ramai. Okey, bagus juga soalan ni sebab selalunya pelajar COVID ni dia mungkin akan menghadapi masalah untuk dihadir dan dia ada banyak kod yang diambil pada semester tu. Jadi selalunya KP akan maklumkan dalam grup besar, dalam grup besar kepada semua pensyarah dan juga pensyarah servicing daripada fakulti lain. Pelajar ini COVID, jadi mohon untuk orang kata take note supaya pensyarah tak penalize student tu. Nanti student tu tak boleh masuk kelas ke, dia ada difficulty ke dekat dia punya pusat COVID sana. So pensyarah tak boleh penalize student. Dan selain daripada tu selalunya kita akan maklumkan kepada HCP dan selalunya ada sedikit macam dana lah. Okey, ada duit sikit. Maksudnya ada mungkin sumbangan sedikit daripada pensyarah fakulti ataupun daripada HCP sendirilah. Macam baru ni kita ada yang kita pernah bagi RM500 kan yang baru ni kan Kak Elin. Pelajar dapat kan RM500 sebab dia daripada PT-PTN. Ya, okey, so maksud RM500. So maksudnya kalau you all ada difficulty, jangan segan silu bagi tahu dengan PA. So selalu PA kalau dia tak tahu dia akan minta bantuan daripada KP dengan KPP lah. Alright. Okay, so sebab saya ada lagi satu slide sebenarnya yang kita nak share. Okay, so this is FSG montage. So enjoy
Alright, so untuk makluman semua, kita ada montage juga bagi setiap program di mana ada student punya event dalam tu. Kalau you all berminat untuk tengok so please go to the FSG punya Facebook. Okay, tapi please make sure FSG UiTM actually dia ada dua. So jangan tersilap follow pula Kita ada satu yang di Shah Alam dan kita ada lagi satu di UiTM Perlis. So please take the right one Saya pun lupa nak letak dia punya alamat dia di sini. Alright, so maybe you boleh google je FSG UiTM Perlis. So you boleh tengok dalam Insta tu memang ada. Okay, so daripada situ mungkin ada link dia lah. Alright, so please follow dan kita akan update maklumat dekat situ from time to time. Okay, and then ada soalan lagi ke? Tak ada lah kot lah. Okay, so sebelum kita berakhir saya akan minta KP koordinator program untuk perkenalkan diri dan mungkin koordinator program pun ada sedikit pesanan penaja daripada koordinator program. So saya saya jemput Dr. Roziana untuk KP teknologi. Saya stop. Assalamualaikum kepada semua pelajar. Saya Dr. Roziana Muhammad Hanafi. Saya take care on the program AS113, AS115, AS245 dan AS256. So kalau you ada apa-apa persoalan, kita dah create group dalam WhatsApp group. So you mohon macam class rep boleh represent kalau ada persoalan. So tak terlalu banyak overlap soalan tu. Sebab dalam WhatsApp tu ada yang WhatsApp personal, sebab bila dah terlalu banyak ada yang saya termiss. So you boleh remind me again kalau benda tu yang melibatkan urgent, or if not you boleh share terus soalan tu dalam grup besar yang telah saya create tu. Okay. Itu saja daripada saya. Okay, terima kasih Dr. Roziana. So KP untuk Sciences, Puan Zalina. Okay, Assalamualaikum. Selamat pagi semua.
So saya adalah koordinator program untuk AS120 program diploma, dan untuk ijazah saya akan handle menjaga program AS201 biologi, AS203 fizik dan AS222 kimia. Okay, so kita dah ada grup masing-masing dan juga segala maklumat yang kamu perlukan buat masa ni saya dah letakkan dalam link grup masing-masing. Okey, macam Dr. Rozana kata tadi, kalau ada apa-apa keperluan boleh tanyakan dalam grup terus ataupun boleh PM saya terus. Okey, sekarang ni saya nak sentuh sikit untuk program AS120 dulu sebab saya tak mention dalam grup WhatsApp hari tu, nak explain pun takut ada terlepas. So untuk AS120 program Diploma Sains, secara keseluruhan kamu ada 5 semester. So saya nak maklumkan dekat sini, nanti pada akhir semester yang ketiga, kamu akan diminta untuk memilih aliran. Sama ada kamu nak ke aliran fizikal ataupun biological. Nanti mungkin pada akhir semester 3, saya akan edarkan borang untuk kamu pilih. So basically pada semester 1, 2 dan 3 ni kamu bolehlah kita kata apa, kamu tengok ke mana kamu cenderung untuk aliran nanti. Jadi semester 4 dan 5 nanti kamu akan dipecahkan kepada aliran biological dan fizikal. So itu adalah sedikit kenaan dengan AS120. Yang lain-lain saya rasa maklumat semua saya dah masukkan dalam grup WhatsApp. Itu sahaja buat masa ni. Terima kasih. Alright, so saya rasa itu sahaja. Dan kita dah peringkat akhir dah nak habislah sesi ni. So mungkin siapa yang boleh buka kamera, so kita ambil gambar sikit, nanti kita upload dekat Instagram. Boleh? Dr. Roziana pandai ambil gambar. Saya tak erti kok. Akil pandai ambil. Kerana banyak membantu Cik saya Syam boleh ambil tak? dalam menyiapkan tugasan ini. Cik Syam? Ya, Dr. Zulia. Boleh ambilkan gambar tak? Saya pun tengah nak godek-godek ni. Sekejap So boleh buka kamera masing-masing, so nanti boleh feature in our Insta. Okay, buka ke? Saya try juga saya tak tahulah jadi ke tak ni. Okay, senyum semua. 1, 2, 3. Okay, sekarang dia ada banyak kan? Macam mana nak buka semua partisipan ni? Okay, start lah. Tadi tu helaian yang pertama. So yang ni, yang mana sempat ambil je lah. Tapi ramai yang tak buka kamera actually. Okay. Ramai yang tak buka kamera Tu ada tu. Isyam ambil ke? Ada yang tak buka kamera. Ada masalah kot. Tak apalah. Cuba yang ada je lah. Yang mana yang buka kamera je saya ambil gambar. Okay. More time Kasih yang depan-depan ni je yang buka. Belakang semua tak buka. Okay, ready? Senyum. 1, 2, 3. Okay. Alright. Okay kot. So nantikan you all punya gambar dekat Instagram. So please semua pelajar baru wajib follow. Alright. So congrats and welcome to FIZ. Assalamualaikum dan salam sejahtera.